Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah rahmat dan nikmat-Nya. Masih lagi kita dapat bersama menyambung di mana di dalam membaca sirah kitabnya karangan Tuan Guru Haji Syahri yang berjudul Kasih Solat di Sebalik Solat, jilid pertama. Salawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin, sekru sekian alam. Tidak lupa juga kepada guru-guru terdahulu dan juga kepada guru-guru yang masih bersama kita, membimbing kita di dalam ilmu hakikat ma'rifah, dan juga jangan kita lupa kepada kedua ibu bapa yang telah melahirkan kita di atas muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bab 57 yang berbunyi solat dari Allah kepada Allah itu sehingga Allah itu benar-benar nyata. Bab atau perenggannya 57 muka surat 227, bersolat dari Allah kepada Allah itu sehingga Allah itu benar-benar nyata. Tulisannya, bersolat kerana Allah itu adalah bersolat dengan percaya dan yakin bahawasanya Allah itu nyata di dalam solat dan nyata juga sesudah solat. Nyatanya Allah di dalam solat kita itu sehingga benar-benar terang dan benar-benar jelas. Sehingga tidak timbul syak dan was-was bahawasanya Allah itulah Allah ataupun segala af'al, segala sifat, segala nama dan segala zat yang kita bawa di dalam solat itu tidak lain dari wajahnya Allah Ta'ala. Allah yang tidak lagi bertukar dengan makhluk, inilah artinya beriman. Beriman itu adalah mendahului Allah dari segala sesuatu ataupun mendahului Allah dari segala lain selain Allah. Sifat Allah mendahului sifat kita. Nama Allah mendahului nama kita. Af'al Allah mendahului af'al kita. Dan zat Allah mendahului zat kita. Di dalam bacaan solat yang sedang kita kerjakan, solatlah kita sehingga tidak lagi kelihatan keberadaan diri. Setelah tidak lagi terlihat keberadaan diri, barulah dapat kita adakan keberadaan Allah. Dengan cara berserah diri kepada Allah ataupun serah zat, serah sifat, serah af'al dan serah asma' kepada Allah. Setelah kita berserah diri kepada Allah, barulah kita boleh nampak wajah Allah di dalam solat. Serah segala yang bersifat sifat, yang bersifat nama, yang bersifat af'al, dan serah segala yang bersifat zat. Inilah yang dikatakan benar-benar bersolat kerana Allah, bukan kerana kaki, bukan kerana tangan, bukan kerana kudrat kita, bukan kerana iradat kita, bukan kerana ketaatan kita, dan bukan dikeranakan dengan suatu kerana, melainkan daripada Allah kepada Allah. Setelah kita berserah diri kepada Allah, zahir dan batin serta jiwa dan raga kepada Allah, barulah dikatakan bersolat kerana Allah. Lagi adanya diri, selagi itulah kita dikatakan tidak beriman kepada Allah. Sebabnya adalah kerana semasa kita mengerjakan solat, di dalam hati kecil kita, kita mengaku yang bahawasanya diri kita yang bersolat ataupun sedang diri kita tidak berdaya upaya untuk bersolat jika tidak diizinkan Allah
Mana kita mengaku bahawasanya diri kita gagah? Di manakah letak gagahnya Allah? Jika sekiranya kita mengaku bahawasanya kita yang beribadah, di mana letak kudrat dan iradah Allah? Begitulah seterusnya, setelah diri kita tidak ada ataupun tidak wujud, barulah benar-benar yang gagah, benar-benar kaya, benar-benar kuat, benar-benar tinggi, benar-benar besar, dan benar-benar mengetahui bahawa yang mengerjakan solat itu adalah kudrat dan iradat Allah Ta'ala, ataupun bukan kita yang bersolat. Setelah melihat ketiadaan diri, disitulah baru kita tahu bahawa Allah mendahului kita, mendahului gagah Allah daripada gagahnya kita, mendahului kaya besar tinggi Allah daripada kaya besar, dan mendahului tingginya Allah berbanding kita. Solat yang sejati itu adalah solat yang tidak lagi terlihat adanya kita sedikit pun, melainkan Allah lah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan Allah lah yang batin. Jikapun kita itu dikatakan ada, ianya tidak lebih sekadar penzahiran sifat-sifat Allah Ta'ala. Begitulah tulisannya Tuan Guru Asy'ari dalam bab 57 yang bertajuk solat dari Allah kepada Allah sehingga Allah itu benar-benar nyata. Di sini fahamlah kita, dapatlah kita mengambil kepahaman bahawa jika kita mengatakan bahawa kita yang beribadah, seperti kita katakan kita yang bergerak, jadi di manakah geraknya Allah? Di sini timbul dua pergerakan, gerak Allah dan gerak kita. Jadi di sini seolah-olah wujud dua keadaan. Jadi bila wujud dua keadaan, mana kita masih lagi menganggap adanya diri kita. Jadi bila kita menganggap bahawa adanya diri kita, maka terbatallah yang dikatakan solat semata